Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Minggu ini, minggu ke-7, kita akan teruskan kelas kita. Sebelum saya teruskan kelas kita, saya ingin memberi maklum balas tentang kelas minggu lepas. Seramai 75 orang pelajar mengikuti kelas atas talian kita, PTT. Sepatutnya saya ada 81 pelajar, hanya 75, seramai 75 pelajar ikuti kelas kami. Saya ingin pastikan kepada pelajar yang tidak dapat mengikut kelas saya minggu lepas supaya mereka dapat hubungi saya terus dan boleh berikan sebab dan alasan kenapa mereka tidak boleh mengikuti kelas untuk kita meneruskan kelas yang selepas-lepas ini. Kita telah pelajari ontologi pada minggu kedua, namun begitu ada sebahagian lagi daripada bab ini yang kita perlu bincangkan, iaitu ruang lingkup, klasifikasi dan hukum ilmu. Pada minggu ini saya akan bincangkan ketiga-tiga topik ini dengan lebih detail lagi. Ontologi adalah ilmu yang paling asal, paling hakiki untuk dibincangkan dalam teori falsafah. Teori ini membincangkan tentang kewujudan sesuatu, sama ada perkara itu ada ataupun tiada. Jadi secara umumnya kita akan bincangkan sama ada kewujudan ini adalah secara mutlak, universal, fizik atau metafizik. Adakah kehidupan kita hanya sekarang ataupun selepas ini kita ada kehidupan yang lain? Inilah asas kepada ontologi. Profesor Muhajir daripada Indonesia melihat ontologi terbahagi kepada dua sudut pandangan, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif atau bentuk dalam jumlah melahirkan beberapa aliran falsafah seperti monoism, dualism atau parallelism dan pluralism. Yang ini kita akan bincangkan dengan lebih lagi. Manakala kualitatif pula melahirkan beberapa aliran falsafah seperti materialisme, idealisme, nihilisme dan agnotisme. Pendekatan kuantitatif, monoisme, dualisme dan pluralisme dilahirkan daripada pemikiran di mana pertama sekali monoisme, dia melihat kewujudan ini hanya pada satu hakikat saja tanpa ada beberapa hakikat yang lain. Sebagai contoh, dia hanya melihat kepada perkara material sahaja tanpa ada kerohanian. Manakala dualisme melihat benda ini terjadi pada dua sumber, satu rohani dan satu lagi material. Pluralisme melihat susunan semua ini lebih daripada satu entiti. Maknanya alam ini terjadi lebih daripada satu sumber. Kita akan lebih memahami kuantitatif apabila kita bincangkan tentang kualitatif. 5 cabang aliran yang terbentuk ialah materialisme. Kumpulan ini percaya bahawa sumber asal adalah bahan materi, bukan rohani, seperti udara. Ini adalah bukan sesuatu yang rohani. Alam ini terbentuk daripada perkara materialisme sahaja. Manakala kumpulan yang kedua beranggapan bahawa alam ini asasnya adalah roh dan materialisme adalah satu penjermaan daripada roh tersebut. Jadi ini berbeza antara materialisme dan idealisme. Manakala nihilisme pula tidak mengakui apa-apa bentuk yang wujud. Apa yang kita fikir ini adalah sesuatu yang tidak real. Ini adalah salah satu pemikiran yang barat. Saya boleh bagikan contoh sekiranya anda ingin tanyakan dalam grup WhatsApp. Satu lagi grup yang terakhir ialah agnotisme. Grup golongan ini tidak memberi penekanan sama ada kita wujud ataupun tidak, dan kita tidak mampu untuk memahami tentang apa-apa yang benar. Pihak ini memiliki pemikiran yang terbuka dan tidak boleh menerima kebenaran dengan sebenarnya, agnotisme. Dari segi ontologi ilmu pula, kita membincang kepada 3 perkara yang penting, iaitu ruang lingkup ilmu, klasifikasi ilmu dan hukum ilmu itu sendiri. Ontologi ilmu adalah pembincangan tentang kewujudan ilmu. Macam mana ilmu itu wujud? Apakah punca-punca ilmu dan macam manakah ilmu itu dibahagikan? Wilayah cakupan ilmu terbatas kepada persoalan alam fizikal atau menjangkau alam yang lebih luas, iaitu alam gaib. Pengetahuan manusia mempunyai had di mana kita boleh memahami tentang apa ada di alam fizikal. Namun begitu, sebahagian daripada manusia mempunyai ilmu kepada alam yang gaib.
ini menjangkau kepada berbagai-bagai kebudayaan yang memahami ilmu itu tentang fizikal dan juga dalam fizikal meliputi realiti kebenaran melalui pengalaman empirikal yang mana kita boleh adakan uji kaji ataupun kita boleh periksa dengan cara fizikal. Manakala alam metafizik pula melibatkan tentang kerohanian atau roh, akal dan jasad, keabadian, perubahan dan asal mula dan akhir sesuatu. Itulah yang dibincangkan dalam ilmu tentang fizikal dan kerohanian. Plato membahagikan ontologi ilmu kepada dua, iaitu material yang berubah dan spiritual yang abadi. Jadi dunia material ini berubah, tetapi yang spiritual dia tetap dan tidak berubah. Itu pandangan Plato. Perbezaan antara ilmu sains dengan ilmu falsafah. Ilmu falsafah melihat kepada apakah tujuan kejadian manusia. Adakah konsep ketuhanan itu benar atau sebaliknya? Apakah akan jadi kepada alam ini? Ini konsep ilmu falsafah. Manakala ruang lingkup ilmu sains pula mengkaji tentang keadaan yang segera, di mana kita lihat pada hari ini ekonomi, sosiopolitik dan perkara-perkara yang ada di sekeliling kita. Ini perbezaan antara ilmu sains dan ilmu falsafah. Dalam memberi klarifikasi kepada ilmu, Aristotle membahagikan ilmu pada dua. Satu, ilmu sebagai alat, dan kedua sebagai tujuan. Ilmu sebagai tujuan terbagi kepada teoretikal dan praktikal. Jadi segala ilmu kita boleh lihat sama ada ilmu itu secara teoritiknya sahaja ataupun praktikal sahaja. Xenocrates dan Epicurus juga mempunyai pelbagai ilmu yang tersendiri. Sila baca dalam buku. Pada zaman pertengahan, ilmu terbagi pada dua, itu trivium dan quadrium. Trivium mengkaji tentang grammar, logik dan retorik. Manakala quadrium mengkaji tentang arithmetic, geometri, music dan astronomi. Ini adalah pengklasifikasian ilmu pada zaman tersebut. Pada zaman moden, ilmu terbagi hanya kepada dua, iaitu ilmu sains dan ilmu sastra. Inilah yang kita lakukan di negara kita dalam pembagian ilmu kepada pendidikan. Pada hari ini, pembagian ilmu, klasifikasi ilmu terbagi kepada dua kelompok yang besar, iaitu sains tulen dan sains gunaan. Pada tahun 28, ada tiga kelompok besar, iaitu sains fizikal, sains sosial dan sains kemanusiaan. Namun begitu pada masa kini, kita ada sains tabi'i, sains sosial dan sains kemanusiaan, yang mana banyakkan daripada kita tergolong dalam golongan ini. Mungkin daripada anda ada yang ambil fizik, iaitu sains tabi'i, ada yang ambil geografi, ini sebahagian daripada sains sosial, dan juga persembahan, itu adalah sains kemanusiaan. Klasifikasi ilmu di barat condong kepada empirikal, di mana sesuatu itu boleh dilakukan uji kaji untuk mendapatkan kebenaran, dan ini adalah klasifikasi ilmu yang utama di sebelah barat. Pengajian mereka hanya dalam lingkup domain empirikal sahaja dan melihat kepada fizikal dan material sahaja. Tujuan pendidikan dan pemasalan ilmu hanya berlekat kepada kebenaran tentang alam dan manusia sahaja. Oleh sebab itu, mereka tidak melihat metafizik dan agama dan moral adalah sesuatu benda yang tidak begitu penting kepada masyarakat barat sebagai klasifikasi ini. Di negara kita, kita melihat dalam perspektif Islam, ianya sangat berbeza dengan pandangan barat. Pada peringkat awal, ada percubaan daripada beberapa golongan dalam Islam yang cuba berkompromi dan menyesuaikan dengan pandangan barat, bagaimana dilakukan oleh beberapa falsafah daripada Syiah, Farabi, Ibn Sina dan Al-Safa. Namun dalam mazhab Sunni yang kita jadi pegangan pada negara ini, ilmu yang paling utama ialah ilmu wahyu, dan ini menjadi pegangan kepada pegangan asas kepada dalam negara kita. Dalam persidangan pendidikan Islam Sunni yang kedua pada tahun 1980, ilmu terbagi kepada dua, iaitu ilmu abadi dan ilmu perolehan. Ruang ikut ilmu meliputi persoalan alam fizik dan metafizik, di mana antara fizik dan metafizik, hierarki tertinggi adalah ilmu keagamaan dan ketuhanan. Itulah pandangan dalam perbincangan ini. Dalam ontologi Islam, melihat akhirat sebagai matlamat sebenar kepada manusia dan dunia ini hanyalah tempat sementara. Jadi kalau anda bandingkan monoism dengan idealism tadi, antara dua pandangan tersebut, pandangan Islam melihat kepada kedua-duanya adalah benar, tetapi lebih condong kepada akhirat sebagai satu tujuan yang sebenar. Namun begitu, kedua-dua ini tidak boleh dipisahkan dan tidak boleh dilihat secara berasingan. Keduanya sama penting, tetapi yang lebih menjadi tempat untuk manusia meletakkan kepentingan ilmu ialah ilmu akhirat.
Hukum ilmu adalah satu perkara penting dalam ontologi ilmu. Hukum sebab dan akibat yang tetap menjadi amalan yang boleh menjadi amalan dalam sains. Hukum ini merupakan tugas pokok dalam pembelajaran ilmu bagi mengembangkan ilmu. Sebagai contoh, anda faham tentang hukum fizik, hukum termodinamik. Ada beberapa hukum dalam sains. Dalam tradisi barat, dua kelompok yang diprofi oleh William Daly, iaitu sains tabi'i dan sains kemanusiaan. Ini memerlukan kepada hukum-hukum tertentu bagi memahami sains tabi'i. Sains tabi'i dan sains kemanusiaan mempunyai pandangan yang berbeza tentang hukum. Sains tabi'i memerlukan cara penjelasan. Sebagai contoh, sekiranya anda melakukan apa sahaja uji kaji fizik di makmal, anda memerlukan penjelasan kenapa sesuatu itu berlaku. Namun begitu, dalam sains kemanusiaan, kita memerlukan cara memahami tentang sesuatu yang berlaku. Anda akan perhatikan mungkin beberapa kursus F3W, cara-cara ini adalah sangat berbeza dengan cara sains tabi'i. Sains tabi'i mempunyai hukum dan hukum ini biasanya tidak berubah pada asalnya buat masa ini. Namun begitu bagi sains kemanusiaan tidak mempunyai hukum dan kadang-kadang mungkin tidak ada hukum. Sebab itu sains kemanusiaan biasanya menggunakan hipotesis untuk menjelaskan tentang sesuatu ilmu. Hukum sebab akibat yang bersifat pasti dan tetap sebagai contoh graviti adalah asas kepada sains tabi'i. Apa sahaja yang kita belajar dalam fizik atau biologi atau kimia, kebanyakannya mempunyai hukum-hukum yang tetap. Namun begitu, bagi sains sosial, hukum sebab dan akibat bersifat probabilistik, mana perkara ini boleh berubah-ubah. Sebab sifat-sifat manusia tidak mempunyai hukum asas seperti perkara-perkara fizik. Sudah, prinsip ontologi barat mengutamakan empirikal dan menganggap ilmu sebagai ilmu yang sebenar kerana dia bersifat saintifik, nomotetik dan deterministik. Ini adalah pandangan barat mengutamakan sains tabi'i daripada sains sosial. Pemikir barat ada yang berpandangan bahawa hukum sebab dan akibat tidak bersifat mutlak, di mana ianya boleh berubah. Keterbukaan pemikir sains sangat penting, di mana mereka mengakui perubahan dapatan pada hari ini mungkin mendapat dapatan yang berbeza. Disebabkan itulah sains terbuka kepada kajian dan eksperimen yang berbeza-beza pada masa tertentu. Namun begitu, ada hukum-hukum yang tetap dan manusia boleh mencabar hukum-hukum itu sekiranya mereka boleh membuktikan dapatan yang berbeza. Bagi sains sosial, kita melihat prinsip humanistik terbagi pada dua. Satu, penjelasan fungsi, satu lagi penjelasan genetik. Sebagai contoh, apakah fungsi kepada upacara ngayau, iaitu memotong kepala di Borneo. Kita memerlukan penjelasan secara fungsional untuk menjawab mengapa dan kenapa. Dan kita juga perlukan penjelasan genetik tentang hukum prinsip manusia. Sebagai contoh, kenapa sebahagian daripada orang Terengganu bercakap dalam bahasa Kelantan. Jadi penjelasan genetik tentang perkara tersebut boleh menjadi penjelasan kepada dapatan yang kita kaji. Prinsip saintifik tidak boleh digunakan pada bidang sains sosial kerana sifat dan watak manusia mempunyai kesedaran dan kebebasan kehendak dan manusia berubah-ubah. Jadi, kajian prinsip humanistik ini sangat berbeza dengan saintifik dan kerana ia relatif dan subjektif. Prinsip holistik kita melihat kepada cara mengambil apa yang terbaik daripada kedua-dua prinsip tersebut. Prinsip saintifik dan humanistik mempunyai kekuatan dan kelemahan masing-masing. Cara yang terbaik ialah kita mengambil prinsip dialektik, iaitu kita memilih apa yang baik pada saintifik dan juga apa yang baik kepada social science sebagai prinsip yang baik untuk kita jadikan prinsip holistik. Dengan cara ini kita akan dapat pendekatan yang terbaik, iaitu seimbang, tidak ekstrim dan sederhana. Prinsip holistik yang mencadangkan untuk menggunakan prinsip ketuhanan dalam menghadapi persoalan alam manusia. Sebagaimana kita mengiktiraf adanya Rabbul Alamin dalam memahami prinsip saintifik. Prinsip holistik, Islam berpandangan bahawa segala apa yang berlaku
bukan berlaku dengan sendiri sebagaimana kepercayaan sebahagian daripada etis mengatakan bahawa segalanya terjadi dengan sendiri. Kita melihat apa yang berlaku adalah sebagai sunnatullah, di mana semuanya dah ditetapkan oleh pencipta, yakni Allah. Islam juga menentang prinsip di mana manusia mempunyai kebebasan yang mutlak dan kita bebas untuk melakukan apa sahaja. Apa yang kita ambil ialah jalan tengah, iaitu jalan wasatiyah, di mana akidah Islam mazhab Ahlussunnah wal Jamaah mengajar bahawa Tuhan yang maha berkuasa atas segala, tetapi manusia mempunyai kebebasan dan kemauan dalam batasan-batasan yang tertentu. Demikianlah kelas kita pada hari ini. Saya harap anda telah dapat mempelajari sesuatu daripada kelas kita pada hari ini tentang ontologi, klasifikasi ilmu, hukum-hukum ilmu. Mungkin saya akan adakan beberapa persoalan dalam forum. Seperti biasa, anda diminta untuk menjawabnya. Saya harap anda dapat memahami dengan sepenuhnya apa yang kita telah bincangkan pada hari ini. Sekiranya ada apa-apa persoalan, saya harap anda boleh terus email ataupun WhatsApp kepada saya untuk mendapat penjelasan. Terima kasih kepada atas kehadiran anda. Saya ucapkan jaga diri baik-baik dan jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.